Jadi minggu lepas tengok hukum alif lam. Yang pertama hukum alif lam qamariyah, yang kedua hukum alif lam syamsiah pada pelajaran yang keempat. Okey. Jadi hukum yang paling mudah adalah di sini, di mana untuk alif lam qamariyah berasal daripada perkataan qamari. Qamari apa maknanya? Qamari maknanya bulan. Okey, bulan qamari Manakala syamsiah berasal daripada perkataan syamsi. Syamsi. Syamsi apa maknanya? Matahari. Kita pergi sekejap je. Okey. Jadi alif lam ni pula diibaratkan sebagai bintang. Okay, bintang jumpa bulan dia kelihatan. Jadi apa perlu kita buat di sini? Jelas. Okay, untuk alif lam qamariyah dia punya key point dia adalah jelas. Okay. Manakala untuk hukum alif lam syamsiah, okay, dia tak nampak. Ni tidak jelas. Okay. Bagaimana ia terjadi? Untuk hukum alif lam qamariyah yang pertama, alif lam berjumpa dengan 14 huruf. Okay, begitu juga dengan hukum alif lam syamsiah, 14 huruf juga. Okay. Sebab huruf Al-Quran ada 28, separuh pada qamariyah, separuh pada syamsiah. Okay, bagaimana kita nak tahu hukum-hukum ni kalau kita tak hafal tak hafal huruf-huruf, sebab huruf dia agak banyak Kita lihat pada simbol sahaja. Okay, di mana untuk alif lam qamariyah yang pertama anda akan lihat alif kepala bujur. Okay, alif kepala bujur tu apa nama dia? Hamzah wasal. Bagus. Okey. Hamzah wasal. Okey, alif kepala bujur tu dia ada nama dia Hamzah wasal, dan yang kedua ada huruf lam. Okey, hukuman alif lam jadi mesti ada huruf lam. Bezanya dekat sini lam tu ada tanda sukun. Okey. Disebabkan lam ada tanda sukun tu sebablah kita baca dia jelas. Kita jelaskan bunyi lam tersebut. Okay. Berbeza dengan syamsiah, pelajaran yang keempat. Okay, sama juga konsep dia, ada huruf hamzah wasal, alif kepala bujur dan juga huruf lam. Special sikit kat sini, lam tak ada apa-apa tanda. Huruf selepas lam bertanda sabdu. Okay, jadi syamsiah nak kena lihat berapa huruf? 3 huruf. Okay. Pertama hamzah wasal, huruf kedua huruf lam, huruf ketiga adalah huruf yang bertanda sabdu. Disebabkan huruf lam tak ada tanda, kita tak jelaskan bunyi lam. Okay, bunyi lam tu tak jelas. Okay, apa yang kita perlu buat? Dia kata dekat buku, okay. Nama dia memasukkan. Memasukkan. Okay, bunyi lam ke dalam bunyi lam ke dalam huruf selepasnya. Okay, kita masukkan bunyi lam ke dalam huruf apa yang dia berjumpa. Okay, masukkan bunyi lam tu kepada huruf yang dia bertanda, selepas dia lah. Selepas dia tengoklah apa-apa huruf yang 14 tu. Okay, beza dia hanya pada lam. Kalau lam ada tanda, bunyi lam. Kalau lam tak ada tanda, tak perlu baca dia. Okay, jadi kembali pada buku. Okay, kita ambil 3 contoh untuk alif lam qamariyah. Okay, dekat buku. Apa huruf nak? Cuba tengok pelajaran ketiga, huruf apa kita nak baca? Hamzah. Hamzah. Alif lam berjumpa dengan hamzah. Okay, lam tu ada tanda sukun tak? Ada. Ya. Okey, contoh pertama al-amwali, bunyikan Al-amwali. okey, boleh tengok pada skrin ataupun pada buku. Contoh pertama al-amwali. Al-amwali. Bagus, ada sebutan bunyi lam. Kita pergi yang seterusnya, alif lam jumpa ha. Okey, ha dekat bawah ni al-huta. Al-huda. Okey, bunyi lam tu ada sebab lam tu jelas kelihatan tanda dia. Dan sebelah alif lam jumpa dengan fa, al-furqana. Al-furqana.
Okey, jadi itu dia contoh untuk alif lam komariah ataupun nama kedua dia izhar komariah. Mari. Okey, benda yang sama, nama je ada dua. Berbeza dengan alif lam syamsiah. Okey, alif lam syamsiah, okey, yang tu tak ada tanda apa-apa, selepas dia ada tanda sabdu. Kita ambil, okey, huruf dal, alif lam jumpa dal. Okey, huruf pada syamsiah dia tak ada pada komariah. Okey, huruf dia berbeza dengan satu lagi. Ad-dunya, bacakan. Dunia. Okay, tiada bunyi lam. Okay, kita ambil alif lam jumpa sin. As-sufaha'u. As-sufaha'u. As-sufaha. As. Tak ada pun bunyi lam tu. Jangan nak bunyikan. Kenapa kita tak boleh bunyikan lam tu? Okay, yang pertama dia jadi susah nak baca. Itu sebab lam tu dia tak bagi tanda. Okay, saya bagi contoh. Kalau lam tu kita nak baca pula. Nak baca juga. Al-sufaha'u. Dia jadi tak cantik. Al-sufaha'u. Beza dengan as. As-sufaha'u. Lebih mudah as. Okey. Kita tengok satu lagi alif lam jumpa dengan huruf lam. Kali ni ada bunyi lam tapi bukan lam yang pertama, lam kedua yang ada tanda sabdu. Al-latifu. Okey, ada bunyi lam tapi bukan lam pertama, lam kedua. Huruf yang bertanda sabdu. Okey, bunyi lam tu dah masuk kepada bunyi sabdu. Nama kedua dia adalah alif lam syamsiah ni. Sini. Idgham syamsi. Okey, idgham. Idgham maknanya masuk. Kalau idgham jelas. Okey, habis berkenaan dengan hukum alif lam. Okey, tengok masing-masing pada skrin. Okey, saya nak tunjukkan sesuatu. Minggu lepas saya tak tunjukkan. Sebab kalau minggu lepas saya tunjuk yang online susah nak nampak. Okey, ni nota tambahan yang tak ada pada buku tapi penting untuk kita tahu ya. Okey, nota tambahan bacaan hamzah wasal, alif kepala bujur tu. Kita nak baca dia. Okey, tengok dulu yang sebelah kanan. Okey, yang di sini. Tidak wujud dalam bacaan. Okey. Hamzah wasal ni tidak wujud dalam bacaan. Dia kena ada tapi dia tak dibaca. Ataupun saya panggil dia diabaikan. Okay, dia ada tapi tak dibaca, dia diabaikan. Kesian betul. Okay. Bila masa dia diabaikan apabila hamzah wasal ni duduk di tengah-tengah perkataan. Okay, dia duduk di tengah-tengah. Besarkan sikit supaya jelas. Okey. Cuba tengok pada perkataan tersebut. Okay. Inna. Na nak pergi mana? Na terus pergi kepada huruf shin. Okey. Cik baru datang pertama kali ke? Oh, yang dengan Ustaz Mio tu ya? Okey. Dia pun masuk. Okey, cuba lihat. Okey. Alif hamzah wasal tu diabaikan sebab apa? Dia tak berfungsi apabila duduk di tengah. Surah Al-Baqarah ayat 2. Sekejap ya, saya buka. Ada soalan yang bertanya. Alif lam mim zalikal kitabula. Ayat tu kan? Ya. Aha. Perkataannya? Okay, ayat ke berapa? Ayat yang kedua tadi tu. Okey. Zalikal kitabula raib. Okey, betul. Okey, yang ni kan kat sini. Sekejap saya besarkan agar lebih jelas. Okey, jadi ada soalan yang tanya dekat sini. Ada hamzah wasal tu. Apa perlu buat? Abaikan dia. Jadi zalika ka terus masuk bunyi lam kal. Okey, contoh yang saya bagi tadi tu nun tu nun pula. Lam tu tak ada tanda. Terus kita pergi sebelah dia. Okey, masih lagi hukum alif lam syamsiah yang tadi ya. Yang ini hukum alif lam qamariah, cuma alif tu tak dibaca. Okey, jadi diabaikan daripada ka terus pergi kepada lam. Okey, saya belajar guru saya kata kita buat jambatan. Daripada mana nak pergi mana? Daripada ka pergi lam. Jambatan ni pendek, ada tempat jambatan dia panjang.
Okay. Jadi kita baca zalikal kitabu, sama-sama sebut. Okay, terus masuk lam. Okay, jangan baca, ada yang baca macam ni zalika al-kita. Dia bagi baris pula al. Okay, tidak asal nampak hamzah wasal tu semua al. Tak dekat sini kita abaikan. Kita pergi balik pada betul tak? Yang ni kan? Ayat yang kedua yang ni, bukan ayat ketiga kan? Okey. Ayat ketiga kita simpan dulu. Okey, jadi lihat pada skrin sekarang, contoh yang kita baca tadi itu adalah hukum alif lam syamsiah, cuma kita tak baca hamzah wasal. Okey, innash terus pergi pada shin. Okey, contoh kedua yang sebelah kiri pun sama juga. Ni tak ada dalam buku cik Cik nama apa? Azman. Okey, ni nombor tambahan. Kalau nak salin boleh salin. Okay, tak apa, nanti saya akan hantar gambar apa ni jadual ni. Okey, kita tengok yang seterusnya fa'innal. Ni sama juga. Hamzah wasal tu tak dibaca sebab dia duduk di tengah-tengah. Na terus pergi kepada huruf lam. Jadi dibaca nal. Okay, fa'in saya dah ajar. Anda nampak nun sabdu apa boleh buat? Ada satu hukum diberi nama wajibuhunah. WJ sikit. Dengung. Jangan baca fa'innal. Tak cantik. Fa'in dengung. Tekan di hidung kena ada dengung. Okay. Sebab ni kadang-kadang orang abaikan dia bunyi tak cantik boleh baca. Fa'innal jan lagi sekali wajibuhunah dekat nun sabdu. Tu ada warna tu. Okey, jan panjang. Na tu yang panjang pula. Nun sabdu tu yang panjang. Fa'innal jannata sebutkan. Fa'innal jannata. Bunyikan betul-betul. Confident baca. Fa'innal jannata. Okey, jangan takut untuk ambil dengung tu panjang. Sebab dengan bunyi dengung lebih baik, bacaan anda sebenarnya lebih cantik. Tu kadang-kadang bila kita baca, orang tu baca sedap. Ni dia jaga dengung. Habis yang ni duduk tengah-tengah, kita abaikan, kita babai dia. Kita pergi yang seterusnya, bagaimana keadaannya. Okay, di awal hamzah wasal duduk di awal bacaan. Apa maksud awal bacaan? Dia bermula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ni menjadi huruf yang pertama. Okey, yang ni kita abaikan dulu, bukan baris bawah, kita tengok baris atas tu. Baris bawah ni dia lain. Okey, tengok di sini screen. Bacaan. Ibu saya boleh off mic tak? Nanti kejap lagi bila baca nanti boleh sebab ada bunyi lah. Okey, terima kasih. Okey, hamzah wasal duduk di awal bacaan, maknanya dia huruf yang pertama. Kemudian kita bagi baris atas. Bila masa kita nak bagi dia baris atas? Apabila hamzah wasal tu berkawan dengan huruf lam. Ini partner dia. Okey. Hamzah wasal duduk sebelah lam, hamzah wasal tu kita letak dia baris atas. Kita tak ada baris, kita bagi. Okay, sebab kita nak mula baca. Okay, awal bacaan mana dia huruf yang pertama. Cuba tengok contoh dia huruf yang pertama. Okay, sebelah dia ada huruf lam. Okay, tak kisahlah dia ada hukum alif lam komariah ke syamsiah ke tak penting. Yang penting sebelah dia huruf lam. Jadi contoh yang ni, okay, hamzah wasal yang pertama, yang kedua huruf lam, kita letak dia baris atas jadi al. Allazina taghaw. Allazina taqaw. Allazi, kita letak baris. Lazi keluarkan lidah, ulang balik. Allazina. Okey, boleh. Okay. Kita tengok pada surah Al-Fatihah. Mungkin anda tak perasan sebab kita menghafal. Okay. Al-Fatihah ayat yang kedua bermula dengan hamzah wasal. Dan huruf sebelah dia huruf lam. Ini contoh paling mudah lah. Ini hukum alif lam komariah. Sebab lam tu ada tanda. Kita bagi baris pada hamzah wasal sebab dia huruf lam kat situ.
Jadi alhamdu itu cara Alhamdulillah. Okey, boleh. Cuba lihat seterusnya. Okey, ayat ketiga sama juga. Okey, dia bermula dengan hamzah wal, tapi ini hukum alif lam syamsiah. Okay, walaupun lam tu tak ada baris, okay, kita bunyikan alif tu sebagai hamzah baris atas. Okay, baca Ar-Rahmanu. Ar-Rahmani. Okey, kita bagi dia sebagai hamzah baris atas. Kenapa? Sebab alif lam ni mewakili the. Okey, dalam bahasa Melayu tak ada. Tapi dalam bahasa Inggeris ada. Okey, the Almighty. Okay. Jadi alif lam ni al tu mewakili the. The tu apa benda? The tu menunjukkan sesuatu. The this. Itu kalau kita kata kalau this is, ini adalah meja kan. This is that. Tapi tak. Okay, the tu menunjukkan sesuatu. Jadi baris atas hanya milik lam sahaja. Jangan kita bagi baris pada huruf kalau bukan lam sebelah dia. Okey, kita tengok contoh yang tadi sebab tadi ditanya tentang soalan surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Cuba lihat ayat yang ketiga. Masih lagi surah Al-Baqarah ayat ketiga. Apa yang anda nampak di sini bermula dengan hamzah wasal, sebelah dia ada huruf lam. Jadi dia akan baca allazina. Sama macam kita baca tadi. Allazina. Okey. Okey, dua ni sudah. Dia yang mencabar dekat yang ni, yang ketiga. Okey, kita lihat nota tambahan. Okey, bagi bacaan hamzah wasal. Okey, kita tengok kotak yang ketiga. Okey, awal bacaan tapi kali ni kita nak bagi baris bawah. Okay, hamzah wasal tu kita nak bagi dia baris bawah. Bila masa kita nak bagi dia baris bawah, okay, dia kena lihat huruf pertama mesti huruf hamzah wasal. Okay, huruf kedua bukan huruf lam. Apa-apa huruf? Okay, jim ke dal ke ba ke sin ke janji bukan lam. Dia sensitif. Pada bawah dia kawan dengan lam. Okey, kemudian anda kena lihat pada huruf ketiga. Jadi kat sini kena tengok berapa huruf? 3 huruf. Okey, pertama hamzah wasal, yang kedua bukan huruf lam, yang ketiga cuba lihat jika huruf tu berbaris atas atau bawah. Okey, huruf ketiga tu sama ada atas atau bawah, kita letak dia baris bawah untuk hamzah wasal. Okey, saya ulang balik. Okey. Kita nak bagi baris bawah pada hamzah wasal apabila kita nampak huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua bukan huruf lam, huruf ketiga berbaris atas atau bawah. Kita tengok contoh dia. Okay, untuk lebih nampak, sebab kalau huraikan memang panjang. Kita nak capture tu tak nampak. Okey, saya besarkan sikit supaya jelas nampak. Okay, cuba tengok ayat yang sebelah kiri dahulu ya. Okey. Hamzah wasal huruf pertama, huruf kedua huruf zal. Okey, huruf kedua huruf zal. Adakah zal huruf lam? Bukan. Jadi kita tengok huruf ketiga. Huruf ketiga huruf apa tu? Okey, huruf ketiga huruf ha. Apa baris huruf ha tu? Atas. Okey. Letak warna. Ada yang dah cuba baca. Okey, dia baris atas, maka hamzah wasal diletakkan sebagai hamzah baris bawah. Idhab. Okey, idhab. If tu jangan lupa lidah keluarkan sebab huruf zal. Idhab. Idhab. Okay, boleh yang ni? Kita tengok contoh lagi satu. Okay, kita pakai surah Al-Fatihah. Belum ngaji lagi. Baru surah Al-Fatihah ada banyak. Banyak kita nak kena tengok. Okay.
Dalam surah Al-Fatihah, anda lihat pada ayat 5. Selama ni kita menghafal, kita tak perasan pun. Kalau kita suruh baca, kita tunjuk ayat pun orang boleh baca. Alhamdulillah, sebab dia hafal. Sekarang ni kita nak tengok ayat 5 permulaan. Okay, kita bincangkan pasal hamzah wasal pada permulaan. Okay, sekejap saya letak kotak lah, nampak sikit. Okay, cuba anda perhatikan kotak merah. Hamzah wasal huruf yang pertama. Okay, huruf kedua huruf ha, sama macam tadi. Tapi huruf ketiga huruf dal. Okay, huruf ketiga huruf dal. Dal tu baris bawah. Okay, disebabkan dal tu baris bawah, hamzah wasal kita letak sebagai i baris bawah. Kalau baris bawah tak masalah, baris atas yang masalah. Itu yang kita baca ayat yang ke-6, ayat ke-5, ayat ke-6. Ihdinas sirah. Tak baca kita tak baca ih. Okay, sebab huruf ketiga berbaris bawah. Ihdinas sirah. Kita baca huruf ketiga ni. Huruf ketiga. Yes. Okay, good. Saya baru nak petik. Muka surat berapa ya? Muka surat 400. 4 ayat tadi berapa? 63. Di surah Yasin pun sama juga. Kebiasaan orang dia ikut orang baca. Okey, ayat yang ke-64 sebenarnya. 63 hadhihi. Okey, permulaan pada ayat yang ke-64. Okey, kejap lagi kita pergi tengok. Warna merah. Okey, ni kalau kita baca as is us. Ni kita baca is. Baris bawah. Sebab huruf ketiga dia tak kawan dengan lam. Okey, dia punya key dia tengok huruf kedua. Huruf kedua bukan lam. Kita nak pergi cari mana? Kita cari huruf ketiga. Huruf ketiga berbaris atas, kita letak dia baris bawah. Tak baris bawah Sebab lam alif nak letak baris atas dia kena partner dengan lam. Kali ni dia tak nak kawan, dia kawan dengan sod, kita letak dia baris bawah. Tu dibaca islau. Islauha. Okay. Itu pada ayat 64. Saya kecilkan sikit. Ayat 65 pun sama permulaan surah. Okay, 65 yang ni saya letak kotak merah. Okay. Kali ni nak baca a i u. Mana satu? Al. Al. Sebab apa al? Lam. Betul. Sebab ada huruf lam. Dia baca al yaum. Kadang-kadang separuh Al-Quran sekarang ni ada warna-warna dia dah letak dekat tepi dah. Okay, ataupun dekat bawah macam mana cara nak baca dia. Okay. Jadi untuk yang ketiga ni yang mencabar. Baris bawah bila masa bukan huruf lam huruf kedua, baris huruf ketiga atas dan bawah. Saya teruskan untuk yang terakhir. Okey, masih lagi di awal bacaan hamzah wasal ni kita bagi baris depan. Okay, bila masa dia baris depan, konsep dia sama macam yang tadi. Huruf pertama huruf hamzah wasal, huruf kedua bukan huruf lam. Okay, kalau contoh beri sebelah kiri tu huruf kedua adalah huruf dal. Huruf ketiga berbaris depan. Okay, kalau huruf ketiga baris depan, kita letak hamzah wasal baris depan. Baris depannya okey je. Okay, bacakan contoh tu ud. Okey. Ud.
salin dulu. Ujuk. So macam mana? Sama ni anda baca A ke semua? Kalau baca A tu hanya milik lam sahaja. Apa ni boleh praktis. Kita tengok satu lagi contoh pada skrin. Okey, sama juga hamzah wasal huruf pertama, huruf kedua huruf shin, bukan huruf lam, huruf ketiga huruf dal berbaris depan, jadi bacaan ush. Okey, hamzah letak baris depan u, kawan shin jadi ush dud bihi, sebutkan. Itu dia cara kita baca hamzah wasal. Nanti saya akan hantar gambar ni. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada Okey, kalau tak ada kita teruskan. Minggu lepas juga kita masuk kepada pelajaran 5, betul tak? Betul. Okey, pelajaran 5 apa tu? Bacaan nun sukun atau tanwin. Kita lihat kepada bacaan izhar halqi. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada saya buat pengenalan dahulu. Okay, kenapa ada hukum nun sukun atau tanwin? Sebab nun sukun ni boleh merubah bunyi huruf apa dia berjumpa. Okay, dia boleh mengubah bunyi. Kalau nun tu jumpa lam, dia ada bacaan dia. Dia tak ada bunyi nun tu. Kalau nun tu jumpa dengan huruf ya, bunyi nun tu tak ada. Dia ada bunyi lain. Okay, dia ada perubahan bunyi. Untuk apa perubahan bunyi ni? Memudahkan bacaan. Okay, kalau tak dia robot, tak cantik. Ya, tu yang orang boleh buat taranum macam-macam lagu tu. Okey, kenapa tanwin pula? Okey, kerana tanwin tu gabungan huruf dengan nun sukun. Okey, tanwin tu yang mana? 2 baris bawah, 2 baris atas, 2 baris depan. Okey, milik pertama, baris pertama milik huruf tersebut, baris kedua adalah nun sukun. Okey, sebagai contoh kita ambil huruf ba. Okey, ba baris bawah bunyi dia bin. Okey, kita letak 2 baris. Kalau ba baris bawah dengan nun sama juga bunyi dia bin. Jadi Al-Quran tu dia dah ringkaskan untuk kita. Dia letak simbol sahaja. Kalau tak kita nampak tanwin tu banyak. Kalau tak kita nampak nun sukun tu banyak. Itu pada tanwin. Ya, Al-Quran dulu-dulu dia tak ada baris, dia tak ada baris, tak ada titik pun. Dia aja lekuk-lekuk je. Orang Arab boleh baca. Tapi Al-Quran tu tersebar luas, dia letak baris dulu sebenarnya, baru dia letak titik. Dia letak baris dulu, barulah dia letak titik. Sebab apa? Memudahkan orang yang bukan orang Arab untuk baca. Itu mujizat Al-Quran. Orang bukan Arab boleh baca, tapi dia tak faham makna lah. Okay. Jadi untuk nun sukun, perhatikan dalam kotak biru tu, okay, dia ada 3 bentuk. Ini 3 adalah bentuk nun sukun. Pertama nun ada tanda, kedua nun tak ada tanda, ketiga nun ada mim kecil. Okay. Ketiga-tiganya bacaan berbeza. Benda yang sama tapi dibaca berbeza. Okay, begitu juga dengan tanwin. Anda perhatikan ada 1, 2, 3. Ada 3 kumpulan. Okay, kumpulan pertama atas bawah dia selari dan 69 bagi baris depan. Kumpulan kedua atas bawah tidak selari 99. Okay, kumpulan ketiga baris berkawan dengan mim kecil. Okay. Kumpulan pertama bacaan dia tak sama dengan yang kedua. Okay, yang kedua bacaan tak sama dengan yang ketiga yang pertama. Itu rahsia pada simbol. Semua tak tahu, alah susahnya jumpa tanwin. Macam mana nak baca susah? Nampak pening kepala kan? Kenapa macam ni? Ada orang tanya saya, kenapa Ustazah yang ni 69, ni 99? Okay, kalau tak belajar tajwid dia tak tahu. Sebenarnya rahsia bacaan pada simbol. Okay, saya teruskan hukum yang kita dah belajar minggu lepas, izhar halqi. Kita terus pada buku. Okay. Izhar halqi maknanya jelas izhar, halqi halqum. Ya, halqi maknanya halqum.
Okey, terjadi, anda tengok kalau lihat huraian dekat bawah, nun mati atau tanwin berjumpa dengan 6 huruf yang makhrajnya pada kerongkong ataupun pada halqum. Disebabkan kedudukan huruf ni, okey, hamzah ha dekat bawah, ain ha tengah-tengah, ghain dengan kha kat atas. Okey, dia jauh dari hidung tu sebab dia tak melibatkan dengung. Sebab kedudukan makhraj huruf ni jauh dari hidung, baca jelas. Okay. Ini penting. Okey, jadi kalau dalam Al-Quran anda akan lihat simbol yang mana kita akan pakai simbol ni. Nun ada tanda sukun. Okay. Apabila huruf tu ada tanda, dia ada bunyi mengikut tanda tersebut. Okay. Kita baca jelas. Okay. Bagaimana dengan tanwin atas bawah selari dan 69. Ini kumpulan tanwin yang pertama. Tadi saya tunjuk ada 3 kumpulan kan? Ini kumpulan tanwin yang pertama. Jika anda nampak simbol ni, tolong baca jelas. Jangan panjang. Okay. Kalau anda panjangkan bunyi, dia akan ada bunyi lain tambahan. So dia dah tak jadi. Oh, kita baca nun mati jumpa dengan hamzah yang pertama. Okay. Wa min ayatihi. Sebutkan. Wa min ayatihi. Wa min. Boleh bulatkan. Okay. Nun mati atau tanwin jumpa dengan hamzah. Kenapa kita ambil nun mati? Sebab kita pada hukum izahah halqi, hukum nun mati. Sebab dia tak ada tanwin. Jadi kita ambil nun mati. Hamzah adalah 6 huruf tadi. Okay. Jangan baca wa min. Jangan baca tarik panjang macam tu. Tak nak. Sebab apa? Bila anda tarik panjang, wa min, automatik dia akan datang dengung. Kita nak elak dia dengung, kita baca biasa. Ulang lagi sekali. Wa min ayatihi. Wa min Okay, jangan ming. Saya ada dengar bunyi ng. Tak ng. Min. Jelaskan. M-I-N. Wa min ayatihi. wa min Ayatihi. Boleh min jangan ming. Okey, walaupun dia tak panjang wa ming, dia tetap bunyi ng. Kita tak nak jelas bunyi nun. Okey, seterusnya tengok contoh sebelah kiri pada buku tengah-tengah. Okey, asih run. Okey, tiada nun mati jadi kita ambil tanwin. Asih run jelaskan, tanwin jumpa ha, izahah halqi. Asih run hadza, sebutkan. Asih run hadza. Okey, run tu ra 2 baris depan, run, jangan baca ron. Run. Okey, bawah. Nun mati jumpa dengan ain. Sebab tak ada tanwin, kita ambil nun mati. Dia kena tengok salah satulah. Okey, an'amta, sebutkan. Al-amta. Lagi sekali. An'amta. Al-amta. Bacaan jelas. Sebelah. Okey, tanwin jumpa ha. Alif tu nak buat apa? Abaikan. Okay, untuk 2 baris atas tanwin memang dia ada alif kat sebelah. Sama juga dengan huruf nun tu. Hujung. Nun 2 baris atas memang ada alif. Okay, kenapa dia kena ada alif? Dia ada fungsi dia nanti. Kita akan lihat pada hukum mat. Okay, cuma kalau dia dekat tengah-tengah kita abaikan, dibaca dan, jelaskan. Wa dan hasanan, sama-sama. Wa dan hasan. Okay. Bawah, nun mati jumpa ghain. Ghain adalah huruf kerongkong kat atas tu. Boleh bulatkan nun dengan ghain. Fasayun, jelaskan. Fasayun ghiduna. Fasayun widuna. Okey, dan yang terakhir yauma idzin. Zal lidah keluar, jelaskan tanwin. Zin. Yauma idzin khasyi'atun, sama-sama. yauma idzin khasyiatun. Dia boleh. Itu dia hukum yang pertama, nun mati atau tanwin, izahah halqi. Ada soalan? Cik Azman, okey Cik Azman? Dah sampai sini ke? Alif lam. Oh, belum habis lagi lah. Betul. So, kalau 2 kelas biasanya mahrajlah tahu. Tapi yang tadi alif lam tu nampak? Tapi nanti kalau ada kelas dengan Cik Mia nanti tanya dia balik. Okey, kita pergi seterusnya. Jadi rahsia pada bacaan pada simbol.
Okay, untuk izahar halki ni simbol dia. Dia tak kongsi simbol ni dengan hukum lain Simbol ni milik izahar halki, baca jelas sahaja. Boleh Cik Syarina? Sebab minggu lepas tak ada kan? Nanti kalau you buat ulang kaji tak faham tanya je Kakak, do you remember you learn this one? Lama dah. Early. Ni primary school. Okay, we go to the next one. Kita pergi seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran baru ya. Idgham apa maknanya? Idgham maknanya masuk. Idgham ni dia. Di maknanya dengan khunnah. Khunnah tu maknanya dengung. Masuk dengan dengung. Kalau orang Arab dia tahulah macam mana nak baca. Kita je tak tahu. Kita pun hafal lah nama hukum dia. Okay, idgham. Boleh tolong bacakan huraian pada muka surat tu dekat bawah, muka surat 12. Sama-sama 1, 2, 3. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf Berikut maka hukumnya ialah guna. cara bacaan. Okey, terima kasih. Okey, jadi poin pertama dia kata nun mati atau tanwin berjumpa dengan 4 huruf. Huruf dia berkurang. Jadi 6, kali ni 4, dikurang 2. Okey, apakah huruf-huruf tersebut? Ya, nun, mim dan juga waw. Okey, saya panggil minu. Ataupun mim, ya, nun, waw, minu. Okey. 4 huruf ni apa hukum? Idgham bi khunnah akan terjadi. Okey, cara bacaan yang penting. Bagaimana nak baca? Dia kata kat situ masukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya. Apa makna masukkan? Okey, dekat sini tiada bunyi nun mati atau tanwin, yang ada bunyi huruf yang dia berjumpa. Kalau dia jumpa dengan huruf ya, akan ada bunyi huruf ya. Kalau jumpa dengan nun, akan ada bunyi nun. Begitu juga mim dan waw, akan ada bunyi mim, waw. Okey, selain masuk, tolong panjangkan sikit untuk bacaan dengung. Okay. Sebab apa? Kalau kita tak masuk dengung tu, dia tak jadi cantik. Okey, dengung, kalau hukum tu ada dengung, mesti baca 2 harakat ataupun 2 gerakan jari. Itu kadar kita kira panjang tu nak pergi berapa. Kita tengok contoh. Dengan contoh insya-Allah lebih jelas. Okey, yang pertama. Okay. Anda perhatikan tiada tanwin, jadi kita ambil nun. Okay. Nun tak ada tanda, sebenarnya dia sukun. Ya, anda boleh bulatkan. Nun tu dia berjumpa dengan apa sebelah dia? Dia berjumpa dengan huruf ya. Ya. Apa nun tu tak ada tanda? Sebab kita tak bunyikan nun. Kita masukkan bunyi nun tu ke dalam huruf ya. Okay, bacakan. Limai. Senyum. Untuk huruf ya kena senyum. Mai. Masuk dengung. Biar panjang. Liman yasha'u. Sama-sama. Liman yasha'u. Boleh? Lagi sekali. 1, 2, 3. liman yasha'u. Boleh. Okey, liman. Jangan baca liman. Boleh tak kalau kita baca liman? Liman yasha'u. Bunyi dia tak cantik. Ya, dia macam tersekat sikit. Liman. Okay, kena masuk bunyi ya. Okay, kita pergi seterusnya. Contoh pada buku. Sebelah kiri dulu. Okay, tanwin berjumpa dengan huruf nun. Sebab dekat situ tak ada nun yang tak ada tanda. Okay, kita ambil tanwin. Tanwin ada 2. Kita ambil tanwin yang tengah-tengah. Yang belakang tu bukan sebab kita tak tahu dia jumpa apa. Okay, jadi yang tengah-tengah tanwin berjumpa dengan huruf nun. Okay, special untuk huruf nun ni dia akan ada tanda sabdu. Okay, kalau orang tu tak belajar tajwid, dia boleh baca yang ni. Sebab apa? Dia akan cakap nun tu ada tanda sabdu. Jadi kita bunyikan nun tu. Yauma idzin. Okey, roza lidah keluar, zin tarik en panjang. Okey. Yauma idzin nadiratun. Sama-sama. Yauma idzin itu huruf dot, di. Yauma idzin nadiratun. yauma idzin
Betul. Okey, baru betul. Okay, tadi macam ada bunyi Z. Itu bukan rodah, itu adalah robot D. Bot. Okey, zinna. Jadi kadar panjang zin dengan na tu sama. Na tu dua, zin juga dua. Okey. Ni boleh baca dah sedap ni, nanti boleh belajar masuk kelas Taranum pula. Aduh. Itulah kelas Taranum, kelas yang masuk lagu mengaji tu kan. Dekat tempat dengar, tarik dimasukkan lagu dia. Okey, kita tengok sebelah. Okey, bukan sebelah, bawah pada buku bawah. Okey, tiada tanwin, kita ambil nun mati yang tak ada tanda, jumpa dengan huruf mim. Okay, ini pun sama juga. Kalau orang tak belajar tajwid, dia boleh bunyikan. Sebab apa? Mim tanda sabdu. Jadi dia abaikan nun. Sebab nun tak ada tanda. Mim dapatkan bibir betul-betul. Okey, jelaskan bunyi mim sabdu. Mim lillahi. Bacakan. Mimma lillahi. Baik, lagi sekali. Mimma lillahi. Mimma lillahi. Okey, dan yang terakhir tanwin jumpa dengan huruf waw. Okey, asal khairun tapi jangan baca run. Okey, dia jumpa dengan waw, masuk bunyi waw. Ru, muncul bibir. Kalau ya tadi senyum, kalau waw munculkan bibir. Khairu, panjang ru, tekan di hidung untuk dengung. Khairu wa abqa. Okey, tiada langsung bunyi run lagi dah. Okey, lagi sekali. Khairu wa abqa. Okey, itu bacaan idgham bi gunnah yang keempat. Jadi yang mencabar pada ya dan juga waw. Okey, sebab dia tak ada tanda sabdu. Yang mudah nun ada tanda sabdu, mim ada tanda sabdu. Jadi yang mim nun tu kita dah tahu bunyi dia. Okey. Jadi jaga-jaga untuk dua hukum ni, untuk hukum ni bacaan masuk dengan dengung. Ada soalan? Yes. Okey, ni ya kita panggil. Okey, siapa yang dah belajar asas saya dah bagi tahu ini ya apa? Ya baris. Okey, ini dipanggil ya baris, bukan ya yang berfungsi adalah alif. Sebab apa? Alif tu baris atas. Kita nak baca ombak tu abaikan. Sebab kita tak tahu belakang dia apa. Itu yang saya baca wa abqa dua je. Belajar dalam mat ni. Tak, kita pakai alif. Kita memang pakai wa abqa. Qa tu tetap dua. Qa tu kawan dengan alif. Jangan baca qoi. Dia bukan kawan dengan ya. Okay, kita pakai alif kerana qaf tu berbaris atas. Itu dipanggil ya alif. Yang berfungsi adalah alif. Ada soalan lain? Saya tak bawa. Saya tak bawa. Okey. Saya teruskan kalau tak ada soalan. Okay, cuba anda lihat amali dekat bawah ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 ayat. Saya bagi masa 2 minit. Anda bulatkan manakah hukum idgham bi gunnah yang kita bincangkan tadi. Sekejap kita bincang. Kita semak. Okay, dia ada 4 ayat. Sekurang-kurangnya kena ada 4. Dia boleh pergi lebih juga.
berapa? 5. 5, 6, 7. Oh, banyak jawapan. Banyak jawapan. Okey, tak apa. Seronok bila banyak jawapan ni. Kita tengok baris yang pertama. Baris pertama ada 2 sahaja. Nun mati jumpa ya. Okey, yang dekat tak adalah permulaan mana, agak tengah-tengah. Dan yang hujung tu nun mati jumpa ya. Yang ni okey, betul? Oh, Perhatikan tiada tanwin. Maka kita pakai nun yang tiada tanda. Okey, kita baca fayaghfiru. Rogen dekat mana? Kerongkong atas. Fayal. Okey, tekan di kerongkong sini. Fayaghfiru. Fayaghfiru. Yang ni lebih baik. Li, jangan baca man, baca mai. Masuk bunyi ya dengan li mai yasha'u. Yasha'u. Cantikkan lagi sekali. Li mai yasha'u. Man yasha'u. Wa yu'adz. Okey, huruf zal lidah keluar. Wa yu'adzu. Mai masuk bunyi ya. Mai yasha'u. Man yasha'u. Okey, cantik yang belakang. Itu yang pertama. Ada 2 nun jumpa ya. Yang seterusnya ada 2. Okey, di mana tanwin jumpa ya dan seterusnya tanwin jumpa nun. Okey, tanwin yang hujung kita tak pakai, kita tak tahu dia jumpa apa, dia jadi misteri. Okey, dia kena datang huruf tanwin nun mati. Tiada nun mati. Jadi yang dekat situ ada. Ni je ni. Okey, baca Ni. Okey, jangan baca hun, masuk bunyi ya. Hui, senyum. Ni untuk ya senyum panjang. Wujuhu yau. Maizin. Ni mudah. Okey, dah ada bunyi en tapi bunyi tanwin tanwin pula. Nun sabdu. Maizin nadiratun. Zinnaratun. Okey, bawah baris ketiga ada 1 sahaja. Itu saja. Tiada tanwin, tiada nun mati. Okey. Cari nun yang tak ada tanda. Jadi mim tu dia bunyi pergi terus kepada mim sabdu. Kita tak baca. Okey, sabdu ada dia lebih kuat. Wa atuhum, bacakan. Atumhum Mimma lillahil mimma lillahi ladzi atakum. ladzi atakum. Okey, boleh. Jadi itu untuk hukum yang baris ketiga. Sekejap saya tengok. Baris keempat ada berapa? 1. Ada tak kat sini? Oh, tak ada. Saya tu. Apa jumpa apa? Tanwin jumpa waw. Tanwin jumpa waw. Okey, agak-agak baca macam mana? Run ke ru? Run. Okey, kalau perhatikan pada ayat yang keempat tiada nun sukun, nun tak ada tanda, tanwin dia ada 1. Jadi dibaca wal akhiratu. Khairu wa abqa. Khairun wa abqa. Nun tu buang, tak nak bunyi n tu masuk bunyi waw, munculkan dia. Khairu wa abqa. Okey, yang ni lebih baik. Okey, jaga-jaga jangan baca khairun tak. Kalau baca khairun wa abqa, bunyi dia akan tersekat, dia tak lancar sebenarnya. Itu dia hukum untuk hukum idgham bi khunnah. Ada soalan? Okey.
Kalau tak ada, rehat dulu 5 minit. Sekejap lagi kita sambung. Okay, sambil-sambil tu kalau nak tengok boleh rujuk pada, okay, siapa yang ada Al-Quran boleh buka Al-Quran. Kita tengok hukum. Tengok hukum ni dalam Al-Quran muka surat. Okay, surah Abasa muka surat 585. Okay, siapa yang nak mula cari boleh cari muka surat 585 surah Abasa. Okay, satu muka surat tu. Okay, jadi rahsia dia pada simbol. Simbol yang bagaimana anda nak kena lihat. Nun yang tiada tanda. Okay, ni tanwin dia kelompok yang kedua. Kumpulan yang kedua atas bawah tidak selari dan 99.
Okey, tapi jaga-jaga tanda ni dia juga kongsi dengan untuk hukum lain. Jadi anda kena perhatikan sebelah tanda dia mesti ada 4 huruf tadi. Sama ada ya, nun ataupun waw. Mim jangan lupa. Yang online ada jumpa ke tidak? Yang online dah balik belum? Ada. Besok boleh start kelas asas Munasmah. Ya. Airil ada jumpa? Tak jumpa? Cuba tengok. Saya bagi hint dah. Airil tengok. Okey. Al-Quran tu ada warna-warna ya? Kalau ada warna-warna mudah. Cuba tengok nun yang tak ada tanda. Okey, tanwin dia yang macam tu jumpa salah satu daripada huruf tersebut. Bila guna. Bihunnah. Bila bukan bila. Bihunnah. Bin Umnah. Yang Kalau tanda dah ni. jumpa satu tu dia nampak. Itu bila guna. Kat sini dulu ke? Dia ni. Nun bertemu ya ataupun mim. Tak jumpa juga. Muka surat jumpa tak? Ataupun kita ada muka surat dulu. 585. Apaskah? Anta. Muka surat 585 macam mana bulat? Anta lahu tasadda. Lepas tu bulat. Ya zakka. Ini surah apa? Belakang ada Ahmad. Belakang. Al-Quran ada ayat 12 ayat 13 fi suhufin mukarramah. Tapi ni Bin Umnah. Bukan itu bila guna lain. Dia diguna. Ni guna saja tanda dua ni. Tanwin betul mumin. Dia bagi masa. Dia bagi masa 2 minit. Tengok dulu. Ni tanwin betul mumin. ID safara. Hiro mimba. Bukan ni, tanwin bertemu mim ni, nampak ni. Tanwin bertemu mim. Nampak ni, dia pun ayat
Wow, mim ya. Tapi ni tak ada. Kan Tanwin bertemu wow. Anda jumpa satu tu kita tahu dah. Yang lain tu dekat mana. Dah ada tanda tu. Tengok je. Yang online okey? Siapa yang ada online? Puan Asma, Puan Zulaila, Puan Zuraina. Puan Zulaila okey? Okay. Okey, dah ada jumpa? Ada 2-3 aku cari. Okey, ada 2-3 selamat. Lega saya. Kalau tak ada langsung tu saya risau. Sebab kadang-kadang bila ikut kelas yang pertama ni dia macam blur sikit. Apa benda dia. Nanti bila dia dah jumpa dia nampak kat situ. Harif, dah kena pasti dah? Tak nampak lagi? Cuba cari Airil. Tanda ni dia berjumpa dengan 4 huruf tu. Alah cari Tanwin ni. Tanwin jumpa mim. Tanwin jumpa mim. Ambil kira juga kalau huruf tu bersambung apa ni? Dia bergabung ayat. Contoh ada pada ayat kedua dan ketiga apabila baca bersambung. Okay, kita bincangkan sama-sama. Lebih jelas nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saya? Okey, jadi ayat pertama. Okey, bagaimana untuk Al-Quran anda baca dulu ayat baru nambah. Ayat baru nambah ya. Jadi ayat pertama ada ke tak ada? Ada. Ayat pertama Ada. tiada tanwin, tiada nun mati di situ. Okey, kita pergi yang kedua. Ayat yang kedua ada ke tak ada? Ada. Tak ada. Ada juga. Tapi ada nun tu. Macam mana dia tak ada kak? Okey, kita cari nun tak ada tanda. Dekat situ ada satu nun tak ada tanda dekat sini. Saya besarkan. Tapi sebelah dia huruf apa? Jim. Okey, nama huruf Jim. Kita panggil dia Ja. Okey, Jim. Okey. Ja bunyi dia. Ya. Jim adalah nama huruf. Okey, itu bukan. Itu saya kata tadi, simbol yang saya terangkan dekat sini. Okey, yang kedua ni jaga-jaga. Hukum lain juga dipakai. Jadi kita kena pasti 4 huruf tu. Ya, nun, mim, waw. Okey, jadi ayat kedua tu bukan ya. Dia jumpa dengan Jim. Jim bukan kawan dia untuk idgham bi khunnah. Masuk ayat ketiga, ada idgham bi khunnah tak kat situ? Tak ada tanwin. Ayat yang keempat, ada ke tak ada? Tak ada. Ada ada nun, tak ada tanda, kita tak pakai. Dia jumpa dengan fa. Fa bukan 4 huruf tu kan? Okey, apa 4 huruf tu tadi? Ya, Wow. Mim. ya nun, mim, waw. Ataupun saya panggil minu. Mim, ya, nun, waw. Minu. Okey, ataupun kita tengok ayat yang kelima ada ke tak ada? Ada. Ayat Tak kelima. ada. Ya ada. Ayat ke-6? Tak ada. Tak ada. Ayat ke-10? Tak ada. 8? Tak ada. Yang ada nun jim kita tak pakai. Ayat 9? Tak Tak ada. ada. Okey, ayat 10 baris seterusnya. 10 tak ada. 11 tak ada. 12? Okey, 12 perhatikan ada satu nun yang tak ada tanda faman. Okey, tapi jumpa shin. Shin bukan bukan 4 huruf tu. Jadi kita abaikan yang tu. Kita nak cari 4 huruf yang dia jumpa. Ayat yang ke-14 ada 1 2 ada 2. Ayat 13. Sorry, ayat 13 ada 2. Okey, satu dekat tengah-tengah, tanwin duduk di bawah fa berjumpa dengan huruf mim. Mim adalah huruf dia. Jadi fim warna apa kat situ? Cuba anda perhatikan. Merah. Ada Al-Quran merah, ada Al-Quran hijau. Jadi kena pasti warna tu sebenarnya mengikut hukum.
Okey. Dia ada tulis kat bawah tu. Hunnah tu warna apa? Guna. Pasti kalau Al-Quran yang ada warna-warna tu dia bukan warna hitam. Okey, kalau Al-Quran tak ada warna tu dia warna hitam lah sebab dia tak tunjuk. Okey, jadi yang kat situ idgham bi hunnah, saya panggil dia IBG short form dia. Okey, kita baca fim. Okey, bacakan ikut saya ayat tu fi suhufim 1 2 3. Fi Fi suhufin Panjang sikit. Fi suhufim suhufin Okey, boleh. Mukarramah. karramah. Jangan baca mukar. Sebab kaf tu nipis. Kalau kita baca mukor, dia jadi huruf qaf. Tu qaf huruf satu lagi. Mukarramah. Karramah. Okay, jadi ra sahaja dibaca tebal. Okay, kalau berhenti mukarramah. Lagi sekali. Karramah. Okey, kenapa saya baca ma? Okey, nanti kita akan belajar. Okey, kita akan belajar tanda wakaf. Okey, macam mana nak berhenti? Okey, kalau ta macam ni kita tukar jadi ha. Jadi untuk peringkat ni anda ikut sahaja dahulu. Okey, jadi kita dah jumpa satu dulu, tanwin jumpa mim. Okey, yang kedua, kalau kita sambung ayat ke-14. Okey, ayat 13 14 kita sambung, tanwin tu jumpa dengan mim kat bawah. Tin dibaca tim, masuk bunyi mim. Okey. Kita baca bersambung, ikut saya lah. Okey, mukarramatim marfu. Tolong panjang sikit untuk bacaan dulu. Mukarramatim marfu. Okey, dibaca tim. Kalau baca sambung. Kalau bagi mereka yang lancar, dia akan jadi macam ni. Fi suhufim mukarramatim marfu. Bacaan. Ayat tu pendek. Ada boleh baca panjang, dia akan gabung lah. Tapi pada anda yang baru belajar, tolong baca pendek, jaga kualiti bacaan. Di ayat 14 ada satu di situ, tanwin jumpa mim sama juga, dia akan baca tim marfu'atim, masuk bunyi mim demo. Bacakan. Marfu'atim. Okey, depan tu huruf mim. Mim jumpa ra, jadi mar. Fu panjang. Marfu'atim. Cantik kan? Okey, mutahharah. Ini kalau berhenti jadi roh. Saya teruskan ayat 15 ada ke tak ada? Ayat 15 tak ada Okay. Ayat 16 pun tak ada. Ayat 17 kita ada satu nun tak ada tanda, dia jumpa sin. Sin bukannya. Okey, ayat 17 serta ayat 18, 14. Okey, cuba hatikan pada ayat 18. Dia ada nun yang ada tanda sukun. Okey, dia berjumpa dengan apa selepas dia ayat yang ke-18 tu? Nun yang ada tanda sukun jumpa dengan hamzah. Saya letak orang lain. Kalau siapa tak tahu kat mana, saya bincangkan yang dekat warna biru tu. Okay, nun yang ada tanda sukun jumpa hamzah. Yang ini hukum izhar harfi, hukum minggu lepas. Okay, lepas tu tanwin jumpa dengan ko. Sama juga hukum minggu lepas. Simbol dia bagaimana? Cuba abang tengok tanwin dia selari. Tadi yang tak merah-merah selari. Yang biru tu dibaca jelas. Okey, ayat ke-19 ada satu hukum idgham bi hunnah IBG dekat permulaan, nun tiada tanda jumpa nun sabdu. Jadi dibaca min, masuk terus bunyi nun, nut tolong tambah te pada situ. Min nutfatin. Okey. Tolong dengungkan dia min, dia bunyi NN. Jangan ada min, saya tak nak ada dengan bunyi NG tu. Sebab kalau ada NG tu untuk hukum lain. Okey, untuk hukum idgham min masuk betul nun sabdu tu panjang. Min nutfatin.
Min nutfatin. Lagi sekali 1, 2, 3. Min nutfatin. Boleh. Okey, kemudian tin lah. Okey, dia tin tanwin jumpa kha izah haki. Khalaqahu. Khalaqahu. Qaddarah. Itu ayat 19 Ayat 20 tak ada, ayat 21 tiada, 22 tiada. Okey, saya teruskan. Kalau saya terlepas, bagi tahu 23 tak ada, 24 pun tak ada. Okey, separuh muka surat tu tak banyak. Ada 2, 4, 5 sahaja. Yang banyak ni dekat bawah. Sekejap. Bawah tu banyak. Okey, ayat 26 tak ada. 27. 27 banyak. Kalau anda tengok yang kat bawah tu banyak warna-warna, betul tak? Okey, kena pasti pastikan untuk hukum ni warna dia sama sahaja. Okey, ayat 26 tak ada, ayat 27. Okey, ayat 27 kalau bersambung antara huruf antara huruf pula. Antara ayat 28. 27 sambung 28, tanwin jumpa dengan waw. Okey, jangan baca habba. Waw tu. Kita baca ayat 28. Fa'ambat fiha, sebutkan. Fa'ambat. Habbau. Masuk bunyi waw, bau muncul biru. Habbau wa sekejap. Habbau wa ina. Habbau wa aina. Okey, wa ina, tanwin jumpa waw lagi sekali. Ban ke bau? Bau, panjang. Wa ina bau. Wa ina bawa. Warna dia sama je kan? Dekat 28. Tengok. 28. Okey, lepas tu sambung ayat 28. Sambung dengan 29. Sama juga. Tanwin jumpa dengan waw. Datang lagi bau. Waqad bau. Bacakan. Waqad bau. Okey, bunyi bau. Wa zaitu. Wa zaitu. Lepas tu apa jadi? Now. Now pula. Okey, now. Now. Nawa. Kemudian, okey, lepas tu huruf nun dengan kha. Nah, tanwin la, asalan, kawan dengan waw jadi law. Nah, law. Nah, law. Panjang sikit. Nah, law. Nah, law. Nawa. Okey, wahada iqa. Okey, cuba tengok ayat 30. Okey, kalau sambung kalau berhenti tak kalau berhenti dia tak jadi bau. Okey, dia bunyi lain. Okey, yang ni akan jadi ghul bawa. Bunyikan? Bawa. Okey, ghul bawa. Seterusnya wafakiha, tan ke tau. Tau. Dia kawan dengan waw. Okey, wafakihatau. Wa faqihatau. Cantik. Okey, bau ke yang ni? Tanwin jumpa apa tu? Mim. Mim. Adakah dia idgham? Ya, betul. Mim adalah 4 huruf tu kan. Mim, ya, nun, mim, waw. Jadi mim adalah huruf dia. Tanwin jumpa mim adalah hukum ifa pula. Idgham bi khuna, IBG. Jangan baca bau pula. Okey, dia jumpa mim, bunyi mim. Bamma. Okey, saya baca wa bamma. Bamma. Cantik. Okey, bam, panjang sikit untuk dengar. Mata. Okey, cuba perhatikan huruf ain, lepas ta tu huruf ain. Ain tanwin tidak selari. Okey, dia jumpa dengan lam. Tapi lam ada tak untuk 4 huruf tu? Tak ada. Jadi ni bukan hukum idgham ya. Tanda dia sama tapi dia bukan idgham, ini hukum lain.
Okay, dia bukan IBG. Okey, 33 tak ada, 34 tak ada. Okey, saya lompat. Pergi pada 37. Okey. 37. Okey, ayat dia likul lim ri. Okey, let's say likul lim ri. Okey, tu nak baca im ke yin ke yim ke? Dia pakai hamzah duduk. Kita tak pakai ya. Kita pakai huruf hamzah. Ri'im. Im masuk bunyi mim. Okey. Likulim. Likul lim rim hum sebutkan. Likulim ri'im min. Panjang sikit, jangan laju sangat dekat idgham tu. Kita nak praktis bacaan, kalau tak jelas dengung. Lagi sekali. Okey, ikut saya. Likul lim ri'im minhum. Likulim ri'im min. Baru cantik. Okey, jangan kedekut dengung. Ni masalah kita. Okey, bukan kedekut duit je, dengung pun kedekut. Panjang sikit, jangan risau. Okey, minhum yauma idzin. Okey, tanwin dengan shin bukan sya'nui. Ni berbeza sikit. Kita belum jumpa ya lagi tanwin jumpa ya, dibaca nui, senyum. Sama tak warna dia? Yang seperti ni. Warna dia mesti sama Jadi sya'nui yufni. Nuyuf. Okey, kita cuba lihat ayat 38 ada dua. Tanwin jumpa ya dengan tanwin jumpa mim. Okey, ini sama dalam buku tadi tu Dibaca wujuh yau. Okey, ma'izim masuk betul-betul bunyi mim panjang dia. Okey, ma'izim. Okey, boleh. Kita tengok ayat 39 ada dua. Kedua bila bersambung dengan huruf ayat 40. Okey, kita baca dulu. Yang permulaan ayat 39 tu tengah-tengah. Dhahika. Boleh teka? Tum. Jangan baca tu. Tum masuk bunyi dia. Mustabsyirah kalau berhenti. Mustabsyirah. Okay, kalau berhenti roh. Kalau sambung bunyi dia mustabsyirah, kawan dengan waw jadi dua. Mustabsyiratu wa okey, ayat 40 ada satu. Wa wujuhui masuk bunyi ya. Wa wujuhui yau. Betul. Yauma idzin. Yauma idzin. Jadi yang zin tu adalah hukum izhar. Kami jumpa dengan zin alai. Itu dia hukum idgham dia. Saya rasa dia tak jumpa sebab apa? Permulaan surah tu tak ada. Kat bawah dia banyak. Kita give up. Saya tak jumpa tu. Okey, ada soalan setakat ni? Okay, kalau tak faham ataupun masih belum ikut sahaja dulu sebab ni benda ni masih lagi baru hari ni belajar Nanti insya-Allah minggu depan kita ulang kaji anda akan lebih jelas. Itu dia habis hukum idgham bi gunnah. Boleh saya sambung satu lagi hukum? Okey, ni adik-beradik kembar idgham ni. Kan tutup buku pula habis kelas. Dia buka dulu. Okey, adik-beradik idgham ada kembar. Okey. Yang kita tengok tadi idgham
Lah, bila. Bila hunnah. Bila pula datang. Bila guna. Okay, kita tengok dulu makna ayat. Makna Bila hunna. idgham sama macam tadi, maknanya masuk. Okey, bila. B ni B dengan la ni dua perkataan sebenarnya. Okey, B tu maknanya dengan, la tu maknanya tidak. Tidak, bukan tanpa. Okey, lebih tepat dengan tidak. Ni Masuk dengan tidak. Masuk dengan tidak, hunnah dengung. Masuk dengan tidak dengung. Ataupun kita kata masuk tanpa dengung. Balik boleh cakap dah bahasa Arab. Tengah masak, masuk bawang. Idgham bawang. Okay. Dalam rumah, masuk-masuk idgham. Okey, kita tengok. Boleh bacakan huraian dekat bawah yang pertama sama-sama. 1, 2, 3. Apabila nun mati atau salah tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut, maka hukumnya ialah idgham bila hunna. Cara bacaan nanti. Kan? Okey, jadi poin pertama dia bagi tahu, okey, bagaimana ia terjadi idgham bila hunnah. Nun mati atau tanwin jumpa dua huruf iaitu lam dan ra. Okey, apakah dua huruf ni? Muka surat 13. Okey, lam ra. Okey. Jadi bila nampak dua huruf ni, dia baca macam mana? Masuk bunyi nun tu ke dalam huruf lam ra. Tapi dia tak ada dengung. Beza dengan tadi. Tadi masuk ada dengung. Yang ni masuk tapi tak ada dengung. Jadi bacaan dia tak panjang, jangan panjang. Sebab apa dia tak akan menghasilkan dengung. Idgham bila hunnah, kalau tanya bila hunnah, bila nak hunnah ni? Tak ada, dia dah lari. Lam ra lari. Okay. Kenapa saya pakai yang nun mim waw tadi tu minu? Tu dia pergi makan. Dia order menu, dia dah makan, dia lari. Adik-adik. Okey. Jadi lam dengan ra dia tak akan menghasilkan dengung. Kita tengok contoh bacaan dia bagaimana. Ya, sebab ni mudah. Orang tak belajar tajwid pun boleh baca yang ni. Okey, yang pertama nun jumpa dengan huruf lam. Okey, disebabkan nun tak ada tanda, kita tak baca tu, abaikan dia, terus pergi pada lam ada satu. Jadi yubayyin lana. Lana. Lagi sekali, yubayyin lana. Yin, tak ada bunyi panjang. Kalau anda panjangkan dia akan jadi yubayyin. Dia akan ada bunyi le tu. Jadi elak panjang Jelaskan bunyi masukkan terus bunyi lam. So kedua, tanwin jumpa ra. Belakang tanwin kita tak tahu apa dia jumpa, ambil yang tengah-tengah. Tawah, jangan baca ban. Ra tu ada tanda sabdu, dibaca bar, masuk bunyi ra. Tawwabur rahiman. Kali tawwabar rahiman. Okey, dibaca barro. Okey, ada dengung tak? Test. Kenapa dia tak ada dengung? Anda cuba tutup hidung. Okey, dengung pada hidung. Tutup hidung, baca yang pertama tadi. Yubayyin lana, sama-sama. Anda bunyi boleh ke lepaskan? Tak ada sangkut kan? Okey, anda tengok tadi hukum idgham bi hunnah, patah muka surat 12. Pak idgham bi hunnah dia dekat. Lembik tu, mimma lillah. Mimma, lepas tak? Dia tak lepas. Sebab apa dia tak lepas? Sebab yang 4 huruf ni kena ada dengung. Jadi kalau orang ada masalah hidung, selesema, bacaan mengaji dia jadi kurang sedap. Bisa dia ada dengung, tak ada dengung. Okey, tengok ada 2 ayat dekat bawah tu, bulatkan manakah hukum idgham bila hunnah.
Dua. Okey, dekat baris ada berapa baris pertama dan kedua tu? Dua sahaja. Setiap baris ada satu. Okey, hukum ni jarang kita jumpa tapi dia ada. Berbeza dengan yang tadi tu banyak. Kalau satu muka surat tu agak banyak. Okey, yang ni tak banyak macam yang tadi. Kita baca qalu. Okey, ni kita buat jambatan panjang sikit. Kenapa kena buat jambatan panjang sikit? Lu tu terus pergi kepada dal. Okay, cari huruf ada tanda. Waw kita abaikan, tak baca. Alif tidak dibaca. Okay, jadi qalu. Bacakan. Qalu Lana rabbaka. Rabbaka. Idgham bilahuna IBLG. Short form dia IBLG. Yubayyin lana. Cantik. Masuk terus bunyi lam. Tak panjang pun. Sekali. Yubayyin lana. Okey, bawah. Tanwin jumpa ra sama dengan contoh dia. Lawajadu. Sama juga. Ni kita buat jambatan panjang. Okay, du terus pergi mana? Lam yang kedua. Okay. Ada banyak huruf kita abaikan. Waw abai, alif kita tak baca. Lam pertama pada perkataan Allah tu juga diabaikan. Jangan baca dullah. Tebalkan sikit Lawajadullaha. Ya dullah tebal. Tawwabar masuk bunyi ra. Tawwabar rahiman. Boleh. Okey, itu dia untuk hukum idgham bila. Bila nak dengung ni tak ada. Hukum ni tak ada dengung. Sebab apa? Dia dah lari lam ra. Jadi simbol dia bagaimana? Simbol dia berkongsi dengan hukum idgham bi khunnah. Nun tak ada tanda, tanwin atas bawah tidak selaris 99. Jadi tu saya kata tadi, bagi tahu tadi, nun yang kedua ni dengan kelompok yang kedua tanwin tu jaga-jaga. Dipakai oleh banyak hukum. Okay, kalau 4 huruf minu idgham bi khunnah, kalau lari tadi idgham bila khunnah. Okey, kita tengok hukum ni dalam Al-Quran. Boleh. Kejap je. Okey, surah Al-Mutaffifin ayat muka surat 588. Tadi 585 kan? 3 muka surat selepas dia. Kalau tak jumpa boleh beritahu. Okey. Dia muka surat yang sebelah kiri. Surah tu bermula daripada muka surat kanan dekat bawah. Okey, tapi kita ambil yang sebelah kiri. 588. Kalau tengok pada sini dengan kala. Tengok ayat dia mesti sama. Betul kat situ Cik Azman. Reza jumpa? Yang sebelah kiri Cik Azman. Cuba lihat atas ke bawah. Dari hukum idgham bila. Cari yang warna-warna. Hukum dia ada warna dalam Al-Quran yang berwarna Kalau Al-Quran hitam putih tu kena scan satu-satu. Kena pasti warna dia, huruf dia lam ra sahaja. Jumpa satu pun jadilah. Ini ada angin. Kucing apa boleh? Kucing apa? Kucing apa?
apa? Aku mau caca, kamu caca. Tapi Ni apa? Rahman. Dia bila warna dia punya tu warna tu. Dah. Bila guna. Warna hijau. Ayat nombor 1, 2, 3, 4. Nampaknya satu. Jumpa? Ada Puan Syarina okey tak hari ni? Ada agak banyak belajar okey? Okey, alhamdulillah. Sedang dengan go. Memang izin di ayat Ukhna ayat 10 ni. Okey, jom kita bincangkan. Kalau tak habis pun tak apa. Kita tengok, kita start daripada ayat 8 ya. Siapa yang jumpa, kalau perhatikan dia banyak tak macam hukum tadi? Dia kurang sikit dia tak banyak. Hukum tadi tu banyak, tapi hukum ni dia kurang. Okay, jadi kita baca, lihat ayat 8 tak ada, ayat 7 tak ada, ayat 8 tak ada, ayat 9 pun tak ada. Dia ada pada ayat 10. Okey. Wailul. Okey, kita tengok ayat 10 kat mana kat sini. Kita baca wai, jangan baca lun. Tanwin jumpa ya, masuk bunyi ya. Jadi lui. Ya. Wai lui ya. Kan? Wailuyau lagi sekali. Wailuyauma. Itu apa hukum? Itu IBG. Idgham bi khunnah. Masuk dengung. Okey, yang kedua yang tengah-tengah tu yauma idzin ke zil. Zil, betul. Tiada bunyi tanwin. Tu sebab ada separuh aku ada letak warna grey kat tanwin tu sebab tak baca. Yauma idzil bacakan. Bagus dia tak panjang. Lil mukazzibin. Mukazibin. Okey, boleh. Ayat 11 tak ada, ayat 12 tak ada. Okey, kalau ada yang saya tak bincangkan bagi tahu ataupun yang anda tertanda tidak dibincangkan bagi tahu. Mungkin kita boleh bincangkan kenapa bukan. Okey, ayat ke-14 tak ada, 15 ada satu. Okey, bukan 1, 2, 15. Yang pertama nun jumpa dengan ra, yang kedua tanwin jumpa dengan huruf lam. Okey, jadi yang pertama masuk bunyi ra, tiada dengung. Kita ambil daripada mula ayat 15. Kalla innahum ar, masuk bunyi ra, tiada dengung. Ar-rabbihim. Ar-rabbihim. Sebab apa tak ada dengung, tiada kena-mengena dengan hidung. Yauma idzil, masuk lam. Yauma izin. Lamah, lembut je huruf ha ya. Lamah jubun. Lamah jubun. Okey, dia lompat terus. Ayat seterusnya ayat ke berapa yang ada? Ayat berapa? 10, 5. Okey. 5 kat situ nun jumpa dengan huruf ra. Jadi dibaca mir. Okey. Yusqauna mir. Mir rahim.
Kim. Datang hukum apa tu? Tanwin jumpa mim. Idgham bi khunnah. Tadi kita belajar yang belakang bi khunnah masuk dengung, yang tengah-tengah bila khunnah. Dia ada dengung. Okey, mirrahiqin. Hi tu lembut. Boleh lagi sekali. Mirrahiqin. Tu. Kau merasa tak kerongkong? Tu. Okay. Kalau tak jadi mah, huruf ha boleh jadi ya. Tu tak payah. Ada lagi tak sampai bawah? Mirrahiqin. Oh tak ada. 4 je. 2, 3, 4. Okay, hukum ni tak banyak. Sekejap je. Saya rasa 15 minit saja saya terangkan. Yang ni mudah kan? Okay, ni mudah sikit daripada yang sebelum ini. Ada soalan tak setakat ni? Okay, saya rasa kita berhenti di sini. Sebab kalau saya ajar lagi tu dia macam jadi berat sangat ya. Jadi hari ni apa yang kita belajar? Kita belajar okay, hari ni kita tengok kembar idgham. Yang pertama idgham bi khunnah masuk dengan dengung. Apakah huruf dia? Pertama nun, waw, mim. Mim tu tadi. Ya nun mim waw boleh, mim boleh. Boleh lah, tak kisah jadi 4 huruf tu. Okay, special untuk hukum ni nun akan ada tanda sabdu, begitu juga dengan huruf mim. Mudahlah kita. Tanda sabdu tu dah bagi hint kat kita. Bunyikan dia. Okay, bunyikan saya. Saya ni ada tanda sabdu. Okay, jaga-jaga untuk ya dengan waw. Tolong panjangkan sikit bunyi untuk dengung. Okay, masuk info yang kedua. Bila khunnah, apa huruf dia tadi? Lam dan Oh. Bila nak dengung kan? Dah. Okay, dengung sudah lari. Okay, lam ra ni pun sama juga, special sikit. Lam dengan ra ada tanda sabdu, jadi mudah untuk kena pasti. Kalau tak belajar tajwid, bila khunnah dia boleh baca. Kalau saya suruh anak saya yang baru belajar Iqra, dia kata dia boleh baca dah. Baru je asas dia dah boleh baca ya. Jadi simbol dia macam mana? Ingat, nun yang tak ada tanda. Okay. Tanwin dia bagaimana? Selari ke tak selari? Tidak. Pastikan tanwin ni saya ingat dia tidak selari. 99. 99. Simbol yang ni anda lihat sama ada huruf di khunnah, tolong dengungkan. Kalau 2 huruf lari, tiada dengung. Okay, kalau ada masa boleh buat ulang kaji sendiri. Siapa yang buat ulang kaji lepas tu dia agak-agak kurang yakin bacaan macam mana ataupun was-was, okay, boleh message je saya. Saya ada pelajar macam tu. Dia buat ulang kaji, tanya Ustazah ni nak baca macam mana. Nanti saya terangkan. Okay, ataupun kita boleh bincang kemudian dalam kelas. Okey. Kalau tak ada soalan, saya habiskan dengan doa, boleh? Okay. Semua saya nak habis. Boleh nak habis?